Okey, selamat pagi semua. Hari ini merupakan kelas pertama. Jadi kita akan belajar bab 1 iaitu indeks. Okey, dalam bab ni kamu mesti ada buku teks digital kan dekat muka surat 2. Kamu boleh tengok dia dah bagi dekat situ. Kamu dah belajar masa tingkatan 1 macam mana nak tuliskan nombor dengan kuasa. Okey, itu dipanggil indeks. Okey, contohnya dia boleh tulis 3 kuasa 3. Okey, 3 kuasa 3. Ataupun kamu boleh tulis 10 kuasa 7. Okey, yang 7 tu dipanggil indeks. Yang 10 ni dipanggil asas. Okey. Kalau kamu tanya saya, cikgu boleh tak kita tulis dalam bentuk huruf? Boleh. Okey, contohnya A kuasa 4 ataupun Y kuasa 7. Okey, ini dipanggil asas. Okey, dalam tajuk tata tanda indeks, kamu akan belajar 4 subtopik. Okey, baik. Dalam tajuk subtajuk yang pertama, kita akan belajar cara tulis pendarapan berulang dalam bentuk indeks. Maksudnya, contoh soalan adalah katakanlah 5 darab 5 darab 5 darab 5. Kamu akan tulis 5. Lepas tu kamu kirakan 1, 2, 3, 4. Kamu tulis 4. Okey, kalau dia bagi dalam bentuk huruf, contoh M darab M darab M. Okey, kamu akan tulis M. Kirakan ada berapa M kat situ. Kamu tulis 3. Okey, contoh ketiga. Katakanlah ada soalan dalam kurungan. Okey, kamu kena darab. Tulis balik dalam kurungan negatif 2. Okey, berapa kali negatif 2 berulang? Kirakan 1, 2, 3. Jadi, kuasa 3. Okey, baik. Itu yang pertama. Okey, subtopik yang kedua pula, kita akan tukarkan nombor indeks kepada pendarapan berulang. Okey, macam mana? Contoh. Okey, kita ambil negatif 3 kuasa 3. Jadi jawapan dia sama dengan, kamu tengok negatif 3, kamu letak dalam kurungan, darab, kuasanya berapa kali? Kalau kuasanya 3 kali, kamu kena tulis sebanyak 3 kali. Kalau dalam huruf pula, contohnya K kuasa 4. Okey, macam mana nak tulis? Kamu akan tulis K darab K darab K darab K. Boleh tak? Ini contoh kedua. Okey, baik. Kita akan sambung kepada subtopik yang nombor 3. Okey, soalan subtopik pertama dengan kedua senang, yang ketiga pun senang juga. Okey, subtopik yang ketiga adalah bagaimana anda boleh menukarkan suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks.
Okey. Contoh cikgu dah bagi, penyelesaian cikgu akan tunjukkan. Okey, tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Okey, apa yang kita kena buat? Senang je. Kita akan buat pembahagian berulang. Okey, contoh. Okey, kita ambil asas 2 dulu. Okey, apa kamu buat? Tulis 64. Buat garisan. Okey, 2 ni tulis kat depan. Okey, jadi kamu bahagilah. 64 bahagi 2, kamu dapat 32. Okey, bahagi lagi. 32 bahagi 2, kamu akan dapat 16. Bahagi lagi, kamu akan dapat 8. Bahagi lagi, kamu akan dapat 4. Bahagi lagi, kamu akan dapat 2. Bahagi lagi, kamu akan dapat 1. Setelah dapat 1, berhenti. Okey. Dah berhenti, okey, maknanya tak perlu sambung lagi. Okey, terus boleh tulis jawapan. Okey, macam mana nak tulis jawapan? Tuliskan 64, tulis balik, sama dengan, okey, kamu nampak asas 2 kan? Kat sini, okey, kamu tulis 2. Okey, di sebelah kiri kamu ada banyak nombor 2 kan? Okey, kamu kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 tu kamu kuasakan. Okey, dah ada asas 2. Sekarang asas 4 pula. Sama juga pengiraan dia, buat garisan untuk pembahagian berulang. Kamu tuliskan 64. 4 ni letak dekat luar. Okey, 64 bahagi 4, kamu akan dapat 16. 16 bahagi dengan 4, kamu akan dapat 4. 4 bahagi dengan 4, kamu dapat 1. Kalau dapat 1, kamu berhenti. Tak payah buat apa-apa. Okey, tuliskan balik jawapannya. 64 sama dengan, dah diminta asas 4, maknanya kena tulis 4. Okey, kirakan berapa kali 4 tu kita tulis. 1, 2, 3. Jadi 4 kuasa 3. Itu je. Boleh tak? Fahamkan? Okey, asas 8 pun sama juga. Asas 8, buat garisan 64 bahagi dengan 8. Kamu akan dapat 8. Bahagi dengan 8 balik, kamu akan dapat 1. Kalau dah dapat 1, kita kena berhenti. Okey, jadi jawapan dia 64 sama dengan 8 kuasa 2. Boleh tak? Senang kan? Okey, tak apa. Kalau nampak susah, kamu boleh tanya cikgu nanti. Okey, kita akan sambung topik keempat, subtopik yang keempat. Okey, subtopik yang keempat adalah tentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. Okey, dalam contoh di atas dibagi 2 kuasa 5. 2 kuasa 5. Okey, ada yang dah tahu kan? Tekan je kalkulator. Kita boleh menggunakan kalkulator. Okey, yang baru nak belajar, tak apa. Saya boleh ajar, cikgu boleh tolong, tak ada masalah. Okey, mula-mula yang penting kena ada kalkulator lah. Okey, kamu onkan kalkulator. Kamu tekan nombor 2 dulu. Lepas tu kamu tekan simbol. Dia ada simbol dalam kalkulator V terbalik. Lepas tu kamu tekan nombor 5 pula. Lepas tu kamu tekan sama dengan
kamu akan dapat jawapan dalam kalkulator. Jawapan dia adalah 32. Okey, bagi nombor yang ada perpuluhan pula. Nombor yang ada perpuluhan sama juga, tetapi dalam kalkulator kamu kena letak kurungan. Mesti kena letak kurungan. Kamu boleh cuba dapatkan jawapan macam ni. Okey, baik. Sekian 4 topik yang cikgu nak bincangkan pada hari ini. Cikgu dah habiskan. Nanti cikgu akan sharekan latihan